Yang dipetua atas ruang yang diberikan, saya sedar dan tahu bahawa perkara ini amat penting, bukan hanya di negara kita dan di tempat-tempat seperti Sabah, Sarawak dan rakyatnya. Kerana kita tahu bahawa sejarah itu cukup penting. History is not only the part that has been left by the past. It can influence the present. It can shape the future dengan izin. Maka dengan itu perjanjian ini bukan hanya mengenai dengan polemik politik yang ada. Ianya mengenai dengan perjanjian antarabangsa di antara beberapa wilayah yang ada. Ya. Tanah Melayu ketika itu Melaya diwakili oleh almarhum Tunku. North Borneo diwakili oleh wilayah Sabah dan Sarawak. Wilayah Singapura. Ia merupakan perjanjian antarabangsa. Perjanjian antarabangsa ini diperolehi menerusi berbagai bukan hanya Cobble Commission, Intergovernmental Report seperti buku seumpama ini, termasuk juga kita melihat Perjanjian 63. Dalam Perjanjian 63 ini terkandung di sini berapa permuafakatan yang ada. Sebagian besar daripada perlembagaan Malaysia yang ada, iaitu perlembagaan Malaysia yang ada, diperolehi daripada Perjanjian 63. Jadi ini bukanlah polemik politik, bukan pasal perkara yang remeh-temeh. Harga barang, sign memorandum, kita boleh sokong, bukan tidak boleh sokong. Kalau sekiranya ia berpatutan selaras dengan janji dan hak. Sebagai seorang Islam, bukan hanya orang Islam, bahkan juga orang Kristian, saya yakin berdosa kalau kita ambil hak orang. Berdosa kalau kita tidak tunai janji. Janji yang telah diperolehi ialah untuk memastikan perpindahan untuk perkara 1-2 yang kita katakan. Sememangnya sudah lama dinantikan. Kerajaan PH dahulu bawa perkara ini. Tapi malangnya, bila sampai ke Parlimen, perkara 1-2 pada 2019, pada masa itu ditolak. Dan ditolak oleh ahli Parlimen. Bukan hanya datangnya daripada UMNO, datangnya daripada PAS, yang bukan sebahagian daripada parti yang telah menandatangani Perjanjian 63. Termasuk ahli-ahli Parlimen daripada Sarawak. Pasal apa mereka menuntut supaya ada diletakkan di situ Pursuant to 63, maknanya spirit Perjanjian 63 harus terkandung dalam pindaan perlembagaan ini. Dan saya telah bersama-sama dengan Putrajaya dan juga daripada Tuaran bincang dengan Tun Mahathir di pejabat dia. Nyatakan this is the matter, kita kena bawa pindaan-pindaan akan datang. Tun nyatakan we'll bring it up in the future kind of ni. Tapi malangnya pindaan itu telah ditolak. Perkara 1-2 yang dicanangkan berbunyi negeri-negeri persekutuan terdiri daripada negeri-negeri Tanah Melayu, iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Selangor, dan negeri-negeri Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. Suka saya ingatkan bahawa apabila kita menyentuh mengenai perkara 1-2, kita sedang bercakap mengenai dengan status Sabah dan Sarawak. Perjanjian 63 ialah untuk membolehkan supaya wilayah Sabah dan Sarawak ini dikolonize, dimerdekakan daripada belenggu penjajahan British. Dan itu dinyatakan di situ, kalau kita lihat Perjanjian 63 termasuk Intergovernmental Report yang ada seperti yang saya nyatakan ini, termasuk Cobble Commission melaporkannya. Itu terkandung, iaitu untuk membolehkan supaya penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 adalah penting dalam membantu gerakan kemerdekaan wilayah aman dan tidak berkuasa sendiri. Trust, territory and self-governing territories. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu menuntut agar semua negara mematuhi peraturan ini. Apabila ramai bertanya pada status Sabah dan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia, maka dengan tegas saya katakan status Sabah dan Sarawak adalah dasar sama rata. Hak, iaitu penentuan dari segi nasib sendiri, autonomi yang ada. Inilah status yang ingin saya gambarkan dalam perkara 1-2 yang diadakan ini, pindaan ini. Perkara 1-2 bukan saja menyentuh mengenai dengan spirit kerjasama, spirit MS63, pursuant to antara wilayah Borneo dengan Melaya. Malah apabila ianya dipindah pada tahun 1976, ia mengenai pencabulan martabat wilayah Sabah dan Sarawak. Kena kita tahu bahawa dia diwakili oleh North Borneo, manakala Tanah Melayu, Melaya waktu itu, diwakili oleh almarhum Tunku. Pasal itu disebutkan Tanah Melayu.
kedaulatan raja-raja dimartabatkan. Di Johor sampai hari ini, Royal Military Force yang ada. Mana ada negeri yang mempunyai Royal Military Force? Kenapa kita kekalkan? Tidak tarik, tidak mensukan. Kenapa kita sebut Mahkamah Tinggi Melaya? Kenapa tidak persekutuan? Pasal apa? Itu merupakan spirit perjanjian yang dikatakan. Perkara 154, Perlembagaan Persekutuan menyebut tentang kita katakan bahawa pindaan yang berikut dikecualikan daripada peruntukan perkara 3. Iaitu tertakluk kepada perkara 161I. Apa-apa pindaan yang dibuat bagi atau berkaitan dengan penerimaan masuk mana-mana negeri ke dalam persekutuan atau penggabungannya dengan negeri-negeri persekutuan atau apa-apa ubah suai yang dibuat tentang pemakaian perlembagaan ini bagi suatu negeri yang diterima masuk atau bergabung sedemikian sebelum ini. Maksudnya, walau apapun dengan undi 2 ataupun 3, seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 159/3, kemasukan kita dalam perlembagaan persekutuan tidak boleh dipindah kecuali dengan diubah suai, iaitu pengebusuaian yang akan menyamakan atau menggunakan kedudukan negeri itu di bawah perlembagaan ini dengan kedudukan negeri-negeri Tanah Melayu. Ya, jadi negeri-negeri Tanah Melayu yang disebut adalah kata nama majmuk tunggal. Ianya merujuk kepada Malaya seluruhnya dan bukannya negeri-negeri di dalam persekutuan Malaya iaitu sendiri. Ya, jika sesekali cuba mengelirukan rakyat Sabah dan Sarawak dengan kata-kata hari ini mereka mungkin tidak sedar dan saya bimbang di masa akan datang. Itu yang saya katakan. History is more than a path. It can influence the present. It can shape more the future of this country. Terlanjur menyebut tentang pindaan selaras dengan perlembagaan ini, maka saya teruskan pula membawa perhatian dengan Dewan Yang Mulia ini tentang perkara 169C yang memperuntukkan kita untuk merujuk kepada treaty, perjanjian atau convention yang dibuat sebelum Hari Malaysia. Saya bawa 30 sub section 2 jawatan kuasa antara kerajaan, governmental report, memperuntukkan satu pengaturan perlembagaan khas di peringkat DUN, Sabah dan Sarawak. Menurut pengaturan khas ini, DUN perlu setuju untuk menyediakan draft pindaan untuk diserahkan kepada Parlimen bagi undi mudah. Ya, kita dah bawa di peringkat negeri Sabah. Engagement yang berhormat pun ada, Menteri. Tapi malangnya kita sebut tentang perkara ini tak boleh dah diubah. Dan saya harap di peringkat jawatan kuasa ubah kedudukan dia. Kena kita katakan perkara ini penting. Yang saya sebut, hak pasal apa? Kita katakan Sabah negeri yang kaya, Sarawak negeri yang kaya tapi miskin. Qatar, Dubai, minyak banyak tapi kaya raya Brunei. Dan ini yang saya katakan berkenaan dengan perkara 1062 yang mengalami kemasukan terjemahan. Kita katakan bahawa persekutuan, dia ada dua persekutuan di sini, ya, dalam Malaysia. It should be not persekutuan, but persekutuan Malaysia yang ada, Federation of Malaysia, not based on 60, not based on 57. It should be based on 63. Kerana itu perjanjian pembentukan Malaysia. Yang kita katakan pasal dahulu Tanah Melayu. Bukannya federation yang kita katakan, dua federation yang ada. Jadi perlu saya ingatkan jelaskan di sini bahawa dua persekutuan ini amat mengilukan. Pertama ialah persekutuan Tanah Melayu, iaitu Melaya, dan kedua ialah persekutuan Malaysia. Dan harus digunakan bahawa Sabah bukan masuk dalam Malaysia. Sabah membentuk Malaysia yang ada. Pindaan ini cukup membimbangkan saya. Ya, saya harap yang berhormat Menteri akan dapat masukkan dalam sistem peringkat jawatan kuasa oleh kerana masa tak mengizinkan banyak perkara yang saya nak sebutkan, ya, tentang contohnya saya sedar dan tahu bahawa di peringkat ini kita sudah tidak boleh membuat sebarang pindaan ke atas cadangan pindaan yang telah dibaca buat pertama kali ini. Tapi saya harap di peringkat jawatan kuasa perkara tentang definasi 1/2 kita seharusnya mempertimbangkan juga pindaan kepada 1/3 perlembagaan persekutuan. Suka saya menyentuh di sini bahawa perlembagaan persekutuan adalah dengan status di bawah perkara 1/2 dan sempadan, bukannya seperti apa yang dibawa oleh yang berhormat Menteri undang-undang ini. Jadi saya melihat perkara ini cukup penting untuk kita nyatakan tentang pindaan perlembagaan is not politik, tapi dia melibatkan undang-undang. Saya quote banyak subsection, bukan hanya Intergovernmental Report, bahkan juga Cobble Commission, bahkan juga Perjanjian 63 yang ada, yang perlu the spirit
of Perjanjian Nombor 3 dapat kita laksanakan sebaik mungkin. Jadi perlu saya ingatkan di sini bahawa kesemua wilayah persekutuan ini bukannya sebahagian daripada negeri-negeri mewujudkan Malaysia. Perkara yang lain bukannya negeri Perlis, bukannya negeri Johor. It was wilayah Tanah Melayu yang telah membentuk Malaysia. It was wilayah North Borneo, Sabah dan Sarawak. It was wilayah Singapura yang telah membentuk Malaysia. Jadi kita katakan bahawa perkara ini selaras dengan apa yang semangat spirit Persuen masa pindahan perlembagaan pada tahun 2019. Ini tidak betul. Ya, Datuk Speaker, saya berharap sungguh, ya, kerana ini kita bukan nak main politik, hak rakyat yang ada. Sabar, kita bukan tidak mau berkongsi, kita nak berkongsi kekayaan. Kita sayang negara kita. But touch the heart of all Malaysian. We are building a nation here. Kita bukan building political parties. Kita bukan nak building supaya sokongan kita. Yang penting kepada kita bina negara ini sebaik mungkin supaya kedaulatan, kemerdekaan dia akan dapat dinikmati oleh anak-anak kita masa akan datang. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya mengeluhkan dan mengucapkan jutaan terima kasih atas ruang yang diberikan oleh masa. Sempurna, boleh sedikit sempurna sebelum tutup. Bolehkah, terima kasih Datuk Speaker. Datuk Menteri, kita pernah bincang berkenaan dengan Akta 26 iaitu Malaysia Act 1963. Adakah kerajaan akan menggunakan Akta 26 ini ataupun Malaysia Act 1963 yang menggambarkan Akta 35 di United Kingdom iaitu the Malaysia Act as well, dan kenapakah kerajaan tidak melaksanakan pindahan ini memakai Akta 26 iaitu Malaysia Act 1963? Yang Di-Pertua, saya terima pandangan itu, masukkan dalam ucapan saya. Saya juga ingin menyatakan di sini penubuhan Malaysia adalah berdasarkan perjanjian bangsa-bangsa bersatu 1541 yang ada. The spirit. Kemasukan, pembentukan Malaysia, wilayah Sabah dan Sarawak bukan dengan tujuan untuk kita katakan we are getting our independence through the formation of Malaysia. Itu yang kita katakan. Ya, kita tak nakkan supaya dilihat status dia sama dengan Perlis, sama dengan Johor. Tak. Sultan Johor masih ada dia punya tentera dia. Ya, dan ini yang kita nakkan pertahankan supaya hak-hak Sabah, hak-hak Sarawak. Dengan ada pindahan ini, saya rasa ia akan terhakis. Hak ini di masa akan datang kalau kita tidak teliti secara mendalam, tak ada harus kelang kabut untuk pindahan ini, tapi penting kepada kita untuk menerjemahkan hak-hak dan janji itu. Kalau tak ditunai, berdosa itu. Terima kasih banyak.